أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita sambung muka surat 47, masih dalam bab silaturrahim. Silaturrahim. Hadis yang ke-51 daripada Ibn Abbas. Saya baca Arabnya sikit, barakah hadis. Ani Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil qala bada'a fa amarahu bi awjabil huquqi wa dallahu ala afdalil a'mali idza kana 'indahu shay'un faqala wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil wa 'allamahu idza lam yakun 'indahu shay'un kayfa yaqul فقال وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا عدة حسنة كأنه قد كان ولعله أن يكون إن شاء الله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تعطي شيئا ولا تبسطها كل البسط أي تعطي ما عندك فتقعد ملوما يلومك من يأتيك بعد ولا يجد عندك شيئا محسورا قال قد حسرك من قد أعطيته. Sayyidina Abdullah bin Abbas ni dalam cara dia menghuraikan ayat-ayat Al-Quran, huraian Abdullah bin Abbas tentang ayat Quran, wa atidhal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Maksud ayat tu, dan berikanlah, tunaikanlah kepada kerabatmu dan orang miskin serta orang musafir, dan akan hak masing-masing. Tunaikan hak kepada kaum kerabat, orang miskin dan orang yang musafir, ibnu sabil. Jadi Abdullah bin Abbas mengatakan, ni surah Al-Isra, ayat Quran tadi, berkata Allah memulai dengan memerintahnya dengan hak-hak yang paling wajib dipenuhi dan menunjukkannya kepada amal-amal yang paling utama apabila ada di sisinya sesuatu. Maksudnya, kalau kita ada kemampuan, inilah amalan yang paling utama. Apa dia? Tunaikan hak kepada, yang pertama ikut ranking, ikut susunan. Yang pertama kali zal qurba, adik-beradik yang terdekat. Zal qurba ni keluarga yang terdekat, mungkin abang, mungkin anak saudara, tu kira keluarga terdekat. Khususnya mak bapak kita memang paling utamalah, paling dekat. Tunai hak tak semestinya sedekah. Mungkin nafkah kita pada anak kita, isteri, kalau suami pada isteri, itu nafkah, kiadzal qurba juga. Itu utamakan yang tu dulu. Dalam ayat hadis yang lain Nabi sebut wabda biman ta'ul, mulakan sedekah kamu pada tanggungan kamu dulu. Jangan sampai ke Palestin mana, sampai ke Syria, Turki, anak keperluan tak cukup. Itu tak boleh. Pahalanya akan jadi kurang. Sedekah kita yang nu akan jadi sikit, pahala kecil. Sebab yang utama adik buat anak tanggungan ni tak diutamakan. Tapi kalau yang ni pun kita dah cukup semua, lebih tu barulah ikut susunan yang Nabi atur, mulakan yang terdekat dulu. Yang mula kali yang bawah tanggungan. Tanggungan ni kalau kita bapa, isteri, suami, isteri dan anak-anak. Kalau dan selain daripada tu, abang adik kita, dia bukan tanggungan, tapi dia kerabat terdekat. Yang tanggungan mak ayah lah, kan? Lain kerabat terdekat. Langkah yang kedua, kerabat terdekat. Langkah yang ketiga, kerabat kita yang agak jauh, seperti mungkin 2 pupu, 3 pupu, kan? Cicit saudara, bukan cicit daripada kita contohnya. Yang tu kerabat yang agak jauh, kan? Okey. Dan langkah yang ketiga, orang miskin yang tak ada kerabat. Tadi semua orang miskin lah, maksudnya kerabat kita tadi yang miskin. Yang kaya takkan kita nak sedekah, tak payahlah, kan? Zakat tak boleh lah bagi pada keluarga kita yang tak miskin. Tapi kalau dia miskin, sangat utama, dia kerabat, dia miskin. Selain daripada tu, tak ada talian kerabat. Orang miskin yang lain-lain lah, semuanya yang luar-luar, termasuk wakaf, termasuk apa semuanya. Lain pada tu lagi jauh,
yang tak ada talian darah, tak ada kenal mengenal dengan kita, bukan kerabat, bukan orang tempatan kita, seperti kita bagi Syria, Turki kan. Itu ikut kelebihan. Maksudnya mula dengan kerabat kita punya tanggungan, ada lebih, baru step yang kedua, ada lebih lagi, step yang ketiga, yang keempat. Banyak sikit tak kisah, mungkin step yang kedua tu kita bagi sekadar, katalah contoh RM100. Step yang ketiga bagi 500, tak apa, mungkin keperluan 500 kan. Tak kisah, yang penting ada prihatin kita tu sampai step tadi ni, ikut step tadi. Jadi dalam hal ni ayat Quran sebut satu kumpulan sahaja, iaitu Dzal Qurba. Termasuk Dzal Qurba yang dimasukkan oleh Quran, walaupun yang Nabi tadi dipisahkan tanggungan dengan Dzal Qurba, jadi dua tanggungan tu, isteri anak. Dzal Qurba ni kerabat. Dalam hadis ayat Quran ni Allah Ta'ala sebut kerabat sahaja. Termasuk, sebenarnya dalam kerabat ni termasuk tanggungan kita tadi, anak pun masuk situ, isteri kita pun dalam kelompok ni. Tunai hak pada mereka, orang miskin dan juga Ibn Sabil. Hak tu apa? Hak harta. Hak harta dia, kalau bab zakat kena bayar zakat. Kalau sampai hak zakat kena bayar zakat. Kalau tadi tanggungan dia tak kira zakat, tak boleh kira zakat. Itu kira keperluan hidup, bagi cukup keperluan hidup dia. Tanggungan kita kan, anak makan, minum, baju, pakaian, peralatan. Kalau sekolah-sekolah, tanggungan kita. Rumah tempat tinggal, termasuk duit sewa apa semua tu, tu kena utamakan. Okey, itu tanggungan. Kalau zakat, orang miskin mungkin kita tak sampai had zakat. Itu kira sedekah. Hak juga. Hak harta, dia minta kat kita bagi juga. Walaupun saya tak bayar zakat, saya tak layak zakat, bagi sedekah. Kan? Ataupun wakaf. Ataupun apa-apa yang berhak lagi, yang berkaitan dengan harta yang kena kita keluar. Wal miskin, pada orang miskin lah, miskin umum, sama ada miskin kerabat lagi kuat ataupun miskin tak kerabat. Wa ibnas sabil, orang yang tak ada kaitan kerabat, mungkin tak nampak miskin, dia nampak mewah, nampak baju smart, kereta, tapi dia minta. Kita tanya kenapa? Saya tadi dompet hilang, kena rompak, kena curi. Dia kira Ibn Sabil. Kalau betul lah, kalau benda tu betul, kita kena selit juga. Kadang-kadang scam ni banyak juga kan, dia gaya macam tu, gaya macam ni, macam-macam, nipu. Tapi kalau betul, dia termasuk dalam Ibn Sabil. Dia baju smart Ustaz, naik kereta hebat. Yalah, kalau alasan dia tu dipercayai dan betul, dia kata hilang, kena rompak, dompet dia habis semua 100%, duit dia tak ada, nak beli minyak, nak pergi report polis pun tak ada minyak. Jadi kita boleh sedekah. Ataupun kalau ada duit zakat, kita boleh bagi zakat ke dia. Dia kaya Ustaz, ada. Sekarang ni dia miskin, apa pun tak ada, nak beli minyak pun tak ada, kita boleh bagi zakat sekadar keperluan yang dia perlukan. Ibn Sabil. Tapi tengok juga, kalau sabil dia tu perjalanan dia untuk benda yang baik, yang tak terlibat maksiat. Tiba-tiba dia naik kereta nak pergi Genting, nak pergi main judi, jam tengah jalan, apa kereta rosak tengah jalan, minta sedekah, saya bagi zakat. Nak pergi mana? Nak pergi main judi. Yang tu jangan lah. Sabil dia tu haram, musafir dia musafir yang haram kan. Seperti contoh nak pergi haji, nak pergi ibadah, semua itu. Ibn Sabil. Maka kata Abdullah bin Abbas, lalu dia Abdullah bin membaca ayat wa atizal qurba haqqahu. Benda tadi paling utama. Dia kata memerintahkan dengan hak-hak, saya baca balik yang tu. Allah memulai dengan memerintahkannya dengan hak-hak yang paling wajib, paling utama, dipenuhi, dan menunjukkan kepada amal-amal yang paling utama. Amalan duit apa? Yang paling utama, tumpu yang ni. 1, 2, 3 tadi. Apabila ada lebihan di sisi kita, duit lebih, bagi sini, kerabat, tapi dah tanggungan pun tak lepas, nak bagi ke anak cukup-cukup makan je, tak ada lebih, tak payah nak bagi macam ni kan? Tak sampailah pada dia orang ni. Lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas membaca ayat wa atizal qurba haqqa wal miskin, dan berilah kepada kerabatmu dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing. Dan dia mengajarkan apabila tiada padanya sesuatu, kalau tak ada duit nak buat macam mana, bagaimana dia mengucapkan. Suruh jaga mulut elok-elok. Kita dah tak bagi duit, mulut kena jaga.
Jangan tak bagi duit, mulut popet-popet, apalah kau ni, malasnya popet-popet, menyakiti dia. Malas nak bekerja lah sekian, kan? Ataupun kau ni kita halau dia ke dengan kasar dan sebagainya, kan? Tapi memang kita beletih lah. Kena beletih ni adik kita, dia memang malas. Nak kena beletih itu lain untuk pendidikan, bukan nak menghina. Yang dilarang menghina. Tapi kalau dia ni kena hantam sikit, kena bagi ayat sikit, baru dia sedar. Kita tahu lah dalam hal tu tak apa, dengan niat tujuan untuk bagi dia kesedaran, tak apa, boleh. Dan mengajarkan kita, apabila tiada pada suatu, bagaimana dia mengucapkan, nak cakap macam mana. Lalu Abdullah bin Abbas membaca pula ayat sambungan daripada ayat tadi. Wa imma tu'ridanna anhu ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Dan jika engkau terpaksa berpaling dari melayani mereka, dia minta-minta, kita tak ada duit nak bagi, kerana menunggu rezeki dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah, cakap tu kena elok, katakanlah kepada mereka kata-kata yang menyenangkan hati. Minta maaf lah, saya pun tak dapat lagi, saya pun tak ada duit, dengan cara yang elok. Jangan maki dia, jangan kutuk dia, menghina dan sebagainya. Itu dua adab. Yang pertama, ada duit bagi, tak ada duit jaga mulut. Seolah terjadi dan mungkin akan terjadi insya-Allah. Apa dia? Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik. Ini pesanan, jangan buat macam ni. Jangan engkau jadikan tanganmu terbelenggu di leher. Terbelenggu leher ni istilah kata kedekut, tak mau keluar duit. Kalau kita apa istilah kedekut, apa seluk tangan dalam poket kau gitu kan. Adalah kiasan dia tu, bahasa Arab. Jadi jangan sampai kedekut sangat. Ada kata tak ada, ada boleh bagi tapi langsung tak nak bagi. Kalau kita ragu-ragu pun, contohnya dia minta sampai macam tu, merayu, menangis-nangis, alah bagilah 5-10 ringgit. Kalau dia tipu pun tak kesan apa-apa bagi kita, kan? Supaya kita boleh senang dan sebagainya. Wala taj'al, jangan jadi kedekut sangat. Ini pesanan. Engkau tidak memberikan sesuatu apapun. Ni kedekut tak bagi langsung. Jadi dia baca lagi ayat sambungan. Jadi susunan ayat tu cantik yang Abdullah bin Abbas susun. Wala tabsutha kullal bast, jangan pula engkau bagi semua, boros pula. Tadi kedekut pun jangan, boros pun jangan. Kita ada baru dapat gaji, bagi 100% duit gaji kita sedekah kepada Turki. Rumah tak bayar sewa, kan? Bayar loan, kereta tak bayar, anak sekolah yuran tak. Ini melampau sangat, ini berdosa pula. Jangan melampau sangat dalam memberi, jangan kedekut sangat sampai tak bagi. Fataq'uda maluman, kalaulah kedekut sangat ataupun melampau bagi habis-habis, kerana akibatnya akan tinggallah engkau dalam keadaan terhina pula. Orang hinalah engkau. Rumah tak bayar, kena macam-macam tindakan, kan? Orang yang datang kepadamu akan menghinamu. Orang hina apa dia? Bodohnya engkau, habis duit bagi sana, kononnya jihad fisabilillah lah sana sini, anak-anak kelaparan. Orang akan kutuk. Setelah mereka tidak menemui apapun padamu, mahsuran. Ini dia sambungan ayat-ayat tu. Ayat ni sambung-sambung kataan. Serta kamu akan rasa kering keputusan, yakni rugi, menyesal. Mahsuran, menyesal tepuk dahi. Silapnya aku bagi sana sampai aku pun tak boleh guna. Sungguh telah merugikan engkau orang yang telah engkau berikan pada sesuatu padanya, kan? Ini juga sebagai nasihat kita berhati-hati dalam urusan kewangan kita lah. Kena ikut step. Kadang-kadang kita ialah nak jihad, tolong orang Turki, tolong orang gempa bumi, kita pun dapat pahala ni, longgok semua sana, habis kita pun melarat semua, kan? Ini tak digalakkan dalam Islam. Islam susun step tu. Tengok dulu keperluan anak bini kau, dah cukup, lebih, baru step yang kedua, kerabat. Okeylah, tapi kerabat semua dah kaya-kaya, kaya tak payahlah, kita langkah yang miskin, bukan kerabat. Tapi kalau dalam kerabat kita ada keluarga kita yang susah, biar duit kita ke situ. Tak sampai Turki pun tak apa, pahala tu lebih besar, sebab dia ada ikatan kerabat dengan kita. Itu tujuan silaturahim. Tujuan kita untuk ikatan silaturahim. Bab fadli silaturahim, kelebihan silaturahim. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
telah berkata, seorang lelaki telah mendatangi Nabi SAW. Lalu dia telah berkata, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya bagiku kaum kerabat, maksud aku ada kaum kerabat, aku menghubungkan mereka, tetapi mereka memutuskan. Aku buat baik dengan dia orang, datang ziarah dia orang, kenuri kenara aku datang, perluan aku tolong, tapi dia orang tak peduli dengan aku ya Rasulullah. Dia tak datang kenuri, tak datang tanya khabar, bagi salam pun tak, contohnya. Tak pernah buat baik kat aku. Aku berlaku baik pada mereka, tetapi mereka berlaku buruk kepada aku. Mereka bersikap acuh tak acuh ke atasku, padahal aku bermurah hati dengan mereka. Rasulullah SAW telah bersabda, kalau memang sedemikian itu halnya sebagaimana engkau katakan, kalau kau cakap tu dakwaan yang betul, kadang-kadang orang buat cerita boleh jadi, tapi Nabi kata kalau betul lah apa yang kamu cakap, kamu buat baik pada dia orang balas dengan keburukan, seolah-olah engkau memberi mereka makan bara api dan sentiasa bersertamu pertolongan Allah. Allah sentiasa beri pertolongan pada engkau. Dia orang dapat bara api. Bukan maksud engkau bagi makan dia orang dapat bara api, kita buat zalim kat dia. Tak. Si fulan ni buat baik. Kan? Itu jangan salah tafsir. Nabi kata engkau bagi makan dia orang bara api. Bukan dia buat jahat bagi bara api. Dia tak buat jahat pun dia buat baik. Tapi maksudnya orang tu akan dapat bara api. Bara api maksudnya dia akan dapat sengsara dunia sebab putus silaturahim. Dia akan dapat azab akhirat. Na'udzubillah. Tapi engkau tak ada. Engkau tak akan dapat sengsara dunia, engkau dapat aman, dapat baik, Allah pelihara, Allah bagi berkat dunia sampai akhirat. Selagi engkau mau buat baik pada dia orang. Selalunya susah. Kita selalunya nak balas balik. Dia tak datang kenuri kita. Taubat aku pun tak nak pergi kenuri dia. Kan? Dia pernah minta tolong dia, dia tak peduli. Taubat dia susah, aku tak nak tolong. Lalu kita balas balik macam tu. Ini bukan ajaran Nabi SAW. Tapi beratlah kita nak nerima benda ni, lawan nafsu kita. Tapi itu sunnah Nabi dan itu akhlak Nabi, adab yang mulia. Kalau dia buat jahat pada kita pun, kita tetap, dia miskin ni, dia susah tetap kita tolong. Walaupun dulu kita susah, dia tak nak tolong, tetap. Sebab sekarang dia susah. Hak saya yang wa'atidal qurba awal ayat tadi kena tunai pada keluarga. Dia keluarga saya, abang saya, adik saya. Kita bagi. Jangan pandang engkau dulu tak nak bagi, aku pun tak nak bagi. Tak. Bila kita bagi, kita tetap dapat banyak ganjaran pahala. Yang pertama, ganjaran sedekah. Yang kedua, kita tetap kekal silaturahim walaupun dia nak putus. Yang ketiga, itu dakwah kita. Bila kita bagi, mungkin dia pun terasa malu. Alamak, selama ni kau minta tolong, aku tak tolong. Lala ni kau tolong aku. Jadi mungkin dia bertaubat. Dakwah kita. Jadi saluran pahala tu cukup banyak. Tapi selalunya kita pilih jalan mudah. Dia tak bagi, aku pun tak bagi. Kan? Na'udzubillah, ni sama aja dosa. Dia lungguk, dia dapat dosa putus silaturahim dan tak tunai hak harta pada kerabat, kita pun dapat dosa yang sama. Kan? Kita kata fair lah, dia dapat macam tu, aku dapat macam tu, tak kisah. Okey, dia masuk neraka kena bakar, engkau pun masuk neraka kena bakar, fair ke? Adil ke macam tu? Bodohnya. Kan? Biar dia masuk neraka seorang-seorang, kita selamat. Itu yang kita nak. Nak selamat, kita tolong, kita prihatin, kita tunai hak harta kita, walaupun dia tak pernah tunai apa-apa pun pada kita. Kan? Ini nak didik hati ni bukan senang ni. Memang hati kita jadi terbakar ya. Terbakar geram je. Mungkin orang pun kata kita bodoh. Bodohnya engkau, dulu engkau susah dia tak tolong, sekarang kau senang-senang pergi tolong dia. Kalau orang Kedah kata pi hemoi muka, kan, tebal muka. Pi menebal muka bagi tolong-tolong dia. Dia dulu hina engkau, kutuk engkau. Biarlah orang cakap bodoh, tapi Allah kata kita cerdik. Allah yang muliakan kita, Rasulullah yang muliakan kita. Kita nak dapat pujian orang atau nak pujian Allah? Kalau nak pujian orang, okeylah, buatlah apa yang orang cakap. Nak pujian Allah, buat apa yang Allah suruh. Hadis seterusnya daripada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, bahwasanya dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah berfirman Allah, maksud hadis qudsi, aku adalah Ar-Rahman, ana Ar-Rahman, ana Ar-Rahman wa ana khalaqtur rahim, akulah Tuhan yang Ar-Rahman, yang Maha Penyayang, dan akulah yang menciptakan Ar-Rahim,
Rahim apa dia tuan? Rahim yang ditulis dengan ra ha mim. Tak ada ya di situ. Kalau bismillahirrahmanirrahim ada ya kan? Rahman Rahim ra ha ya mim. Itu nama Allah yang Maha Penyayang Pengasih. Tapi Ar-Rahim di sini yang tak ada ya celah antara ha dan mim, tu maknanya kasih, sifat kasih sayang. Sifat kasih sayang. Kita sayang pada orang, sayang suami isteri, sayang anak, sayang binatang, mungkin kucing kita dan sebagainya. Sayang tu, inilah Ar-Rahim inilah. Sebab tu kita sebut hubung silatun rahim. Silah tu memang hubung lah. Jadi kita dua kali hubung. Hubung silah. Silah pun hubung. Cakap kat Arab, engkau ni banyak kali silah, bagus ya. Silaturahim tu memang maknanya menghubung kasih sayang. Sifat kasih sayang. Jadi Allah kata, aku yang cipta kasih sayang tu. Yang ada dalam hati kita perasaan sayang, prihatin, nak tolong orang, hormat orang, semua tu aku yang cipta. Sifat tu. Dan aku terbitkan ianya daripada namaku. Maksudnya aku guna kasih sayang tu dari perkataan Ra Ha Mim. Nama Allah Ra Ha Ya Mim. Pecahan daripada nama Allah. Sifat kasih sayang tu pecahan daripada Ar-Rahim, Ar-Rahman. Pecahan daripada namaku. Maka barang siapa yang menyambungnya, maksud guna silaturahim, sambung kasih sayang. Siapa yang menyambung dengan sifat sayang tadi, maka aku akan hubung dengan dia. Ya. Dan yakni aku sambungkan kasih sayangku kepadanya. Allah sayang dengan kita, selamat tuan-tuan. Allah takkan azab kalau Allah sayang pada hamba. Kan? Tak mungkin Allah azab hamba yang dia sayang. Allah hanya azab pada hamba yang dia murka. Dan barang siapa memutuskan kasih sayang tadi, rahim tadi, maka aku juga putus dengan dia. Aku takkan sayang pada dia. Jadi contoh macam paip air tu tuan-tuan. Kan? Paip daripada dinding, kepala paip, kita ambil air kan, ambil uduk. Paip air tu sambung daripada tangki ni, pejabat ni, tangki atas tu. Mai tangki-tangki sampai situ. Kita bolehlah buka. Tangki tu ambil dari mana airnya? Dia sambung pula daripada tangki puas dekat mana tu, air punya kan, tangki besar tu, tangki perumahan yang besar tu. Katalah kita hanya hubung bagi cantik paip rumah kita yang paling mahal, cantik punya paip, tapi yang sampai ke tangki besar tu tak sambung, dapat dah air? Tak ada, habis tangki kita punya habis, tak ada lah air sebab tak sambung ke sana. Itu contoh kita berhubung dengan kasih sayang, silaturahim, dia akan berhubung sampai pada Allah. Allah akan curah kasih sayang sampai pada kita lagi. Sampai lagi. Allah bagi kasih sayang sampai pada kita. Kita hidup aman, hidup sejahtera, hidup dapat rahmat, hidup berkat. Dari mana? Dari saluran paip tadi. Berhubung-hubung. Kalau kita cantas sini, tak mau hubung dengan tangki rumah yang besar tu, potong, pum. Kita rasa kita dah cukup. Aku dah tangki satu, aku dah cukup dah. Bolehlah sehari dua hari. Betul tak ada? Begitulah umpamanya. Kasih sayang ni kita perlu setiap hari kita cari supaya tangki daripada Allah, kasih sayang Allah tu sampai kat kita. Kalau kita putus, aku tak nak tegur engkau, aku tak nak peduli pada engkau, tak nak tolong, aku pun tak nak tolong engkau, seolah kita potong paip saluran daripada perumahan yang besar tu. Tak sampai habis tangki ni, kita pun ada betul asyik dapat kemurkaan Allah, murka Allah, azab Allah, hidup susah, hidup sempit, hidup macam-macam sengsaranya. Sebab kita tak jaga silah hubungan dengan keluarga kita, sehingga benda tu menghubung sampai pada Allah Ta'ala. Itu maksudnya, akulah Ar-Rahman, Maha Penyayang, dan aku cipta kasih sayang. Kasih sayang tu ambil nama aku Ar-Rahim, Ar-Rahman. Siapa yang sambung dengan benda tu, kasih sayang tu, aku sambung dengan dia. Siapa putus dengan dia, aku putus dengan orang tu. Jangan. Jadi kadang-kadang kita rasa puas hati. Oh, dia tak nak tegur aku, dia sombong, aku sombong dengan dia. Puas hati aku. Kan? Tapi sebenarnya kita yang bodoh. Kita bukan putus dengan dia, kita putus dengan Allah. Kita putus kasih sayang daripada Allah. Bayangkan benda tu sehingga kita tak sanggup aku, tak apalah, dia tak peduli kat aku, tak tolong, tak apalah, aku tolong, aku ada bantu, aku boleh bantu. Bagi. Sebab kita nak berhubung dengan Allah tu, bukan dengan dia aja, dengan Allah tu.
Ingat sampai ke sana. Hadis seterusnya daripada Abil Anbas, dia telah berkata, telah masuk aku kepada Abdullah bin Amru di Wath, nama tempat. Abdullah bin Amru di sana, yakni sebuah tanah miliknya di Taif, di kebun kot, kawasan kampung mana ke, di Taif. Lalu dia telah berkata, telah menyambung bagi kami Nabi SAW akan jari jemari baginda. Nabi buat macam tu, Nabi nak tunjuk. Lalu bersabda, Ar-Rahim, Rahim pada yang tadi dah, kasih sayang, adalah cabang daripada Ar-Rahman. Ar-Rahman nama Allah yang Maha Penyayang. Kasih sayang ni satu cabang daripada sifat Allah yang Maha Penyayang, sangat luas. Kan? Barang siapa yang menyambung dengannya, dengan rahim kasih sayang, dia akan disambung olehnya oleh Allah. Dan barang siapa yang memutuskannya, dia akan diputuskan olehnya oleh Allah. Baginya silaturahim tu, silaturahim ni, rahim tadi ni yang kita hubung kasih sayang pada, hormat tuan, assalamualaikum, kita manis muka, adik-beradik kita bersalaman, kan? Dia susah kita bantu. Yang tu di akhirat nanti dia akan jadi satu, kalau kita sebut macam lembaga, satu makhluk. Satu makhluk yang ada lisan, ada lidah, fasih boleh bercakap. Kita tak tahulah rupa macam orang ke macam mana, wallahu alam. Kan sekarang ni benda bercakap tak semestinya ada lidah. Dinding pun boleh cakap. Benda ni tak ada lidah pun boleh cakap. Kan? Tak tahu wallahu alam rupa macam mana, tak digambar, tapi dia akan bercakap. Dia akan identify, fulan ni ya Allah, dia ni rajin hubung silaturahim. Aku kenal dia. Dia rapat, dia baik, dia mudah mengguna silaturahim. Fulan ni ya Allah, dia ni sombong, asyik nak putus-putus silaturahim, nak bergaduh dengan orang, nak kan? Dia kenal. Walaupun berapa bilion, trilion manusia tak mampu nak gambar daripada Adam, tapi dia mampu, dia kenal. Allah kata, Rasulullah kata, dia ada lisan yang fasih, dia boleh kenal orang ni, dia boleh sebut sejarah detail orang ni pada hari kiamat kelak. Malah dalam hadis lain sebut, bukan takan lisan fasih, ingatan yang kuat. Maksudnya dia boleh kenal orang tu, bukan seorang nak lalu depan dia, berbilion-bilion, trilion-trilion manusia, semua dia boleh tahu, fulan ni, fulan ni, fulan ni. Seolah dia ni penentu akhir syurga neraka. Bukankah semayang Ustaz? Awwalu ma yuhasabu, iaitu semayang di awal. Kalau semayang fail, memang semua fail. Engkau silaturahim bagus pun tak guna juga. Semayang fail, semayang lagi besar lah. Tapi okeylah, semayang lulus, puasa lulus, zakat lulus, haji ada, mai silaturahim gagal, fail, gam, masuk neraka juga. Silaturahim penentu. Apa tu kalau produk ni last kali quality control. Kan? Ni semua jack, mai tengok check, kalau tengok tak cantik, reject. Ni quality control ni last kali nak check. Walaupun dapat sertifikat syurga dah, semua laluan dah okey, mai last checkpoint, last kali silaturahim punya, ya Allah, fulan ni sombong ya Allah, fulan ni asyik nak mutus silaturahim, tak nak hubung silaturahim, tak membantu dan sebagainya. Jangan lepas dia ke syurga ya Allah. Allah taat, Allah dengar cakap dia, sebab dia sebahagian daripada sifat Allah. Apa yang dia recommend, Allah yes, ya betul, neraka. Dia recommend syurga, ya Allah, fulan ni walaupun amalan dia fail banyak ni, sembahyang fardu adalah tu pun cacat-cacat banyak, tak ingat rakaat, yang 3 dihantam 4 rakaat, yang 4 dihantam 5 rakaat. Ni sembahyang dia ni, mayang pun kalang kabut ni, kalang kabut, nak cepat pergi habis, tapi dia buat juga ada 5 waktu. Okeylah. Tapi puasa dia pun lebih kurang macam tu juga, tak rupa nak lengkap ya Allah. Mai kat silaturahim nampak macam fail dah, nak lintas tak lepas dah. Silaturahim nak lintas sirat, dia tunggu kat situ, permulaan sirat yang lepas syurga, tak lepas gedebum neraka. Mai silaturahim, ya Allah, fulan ni walaupun amalan tak baik, tapi silaturahim dia bagus ya Allah, dia baik, prihatin, tolong menolong, adik-beradik semua dia bantu. Walaupun adik-beradik tak baik pada dia tetap lakukan kebaikan ya Allah, sekian. Dia cerita detail bab silaturahim, selamatkan dia ya Allah. Selamat, sehingga pantas seperti kilat. Dia pula tanya, dalam syurga dulu ustaz pernah ceramah, kata ada titi sirat sebelum pergi syurga. Mana tak ada pun, ustaz temberang kan.
Tak temberang, engkau dah lintas dah. Selaju kilat engkau pun tak sedar. Kan? Kerana silaturahim. Ini hadis satunya. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahim itu cabang daripada Allah. Barang siapa menghubungkannya, Allah akan menghubungkan dengan dia. Dan barang siapa memutuskan dengan silaturahim, maka Allah akan memutuskannya. Hadis seterusnya. Jadi silaturahim ni penting sangat, tuan-tuan. Penting sangat. Dalam silaturahim yang paling utama kita nak tengok hubungan tu dengan siapa dulu. Yang paling utama Allah nak cek dalam bab silaturahim. Yang paling utama mak ayah dulu. Kita dengan mak ayah. Kalau itu lulus, baru cek yang abang adik. Cek kita dengan keluarga yang lain. Kalau dengan mak ayah tak lulus, derhaka, fail, gagal, habis dengan abang adik baik, dengan jiran baik. Yang tu tak lulus, habis semua fail. Paling utama sekali hubungan kita dengan mak ayah. Sebab tu Imam Bukhari dulu kita bincang, dah berapa minggu, berapa bulan kita baca berkaitan dengan hubungan anak dengan mak bapak dan sebagainya. Ya. Okey, pada menyatakan hubungan silaturahim menambahkan umur. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang suka bahawa diluaskan pada rezekinya, senang bahasa kita, siapa yang nak dapat murah rezeki dan dipanjangkan pada umur, nak panjang umur dia, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Okey, key-nya adalah sambung silaturahim. Jadi tuan-tuan, hubung silaturahim membanyakkan rezeki dan juga memanjangkan usia umur. Tuan-tuan, banyak rezeki dan panjang umur ni mungkin dua pemahaman kita. Sama ada panjang umur fizikalnya, iaitu angka daripada 30 jadi 40, 40 jadi 50, 50 jadi 70 ke, 70 jadi 100 ke. Mungkin orang ni baik sangat, umur dia sampai 200. Kan? Itu fizikal, angka umur. Panjang umur yang Nabi sebut ni, adakah maknanya fizikal umur tu, angka umur tu? Atau maksud panjang umur, panjang berkat umur, keberkatan umur. Keberkatan umur. Apa keberkatan umur? Walaupun umur dia pendek, 30 tahun mati dah, tapi kebaikan dia, orang kenang dia, jasa dia banyak, kemuliaan dia banyak, orang sebut-sebut dia, orang tiru kebaikan dia. Ini panjang umur, panjang keberkatan umur. Dia mati dah. Contoh imam kita, Imam Bukhari, 63 aja. Kurang berapa bulan nak cukup 63 umur dia? Kurang berapa bulannya? Berapa bulan? Berapa hari? Dia meninggal Syawal. Kalau ikut lengkapnya Rabiul Awal dia apa ni. Jadi berapa bulan lah? Saya tak ingat dengan tepat. 63 umur dia. Adakah dia ni orang yang tak hubung dengan mak dia, tak hubung silaturahim dengan mak, dengan abang adik, sehingga umur dia cukup-cukup 23? Kalau dia hubung mungkin jadi sampai 70, 80, 100. Itu kita kata hubung umur tadi, panjang umur, panjang berkat. Dia tetap 63, walaupun dialah orang yang paling taat pada mak dia. Bayangkan mak dia waktu dia umur 15 tahun, pergi haji dengan mak, dengan abang dia. Mak dia kata, engkau duduk Mekah, jangan balik Bukhara. Mak dia nak balik dengan abang dia. Tinggal budak 15 tahun bersendirian di Mekah. Dia taat. Maksudnya dia orang yang taat pada ibu, orang yang berbakti pada mak ayah dia. Ayah dia meninggal sebelum dia ni, masa dia kecil, masa dia lampau ibu dia. Jadi bakti pada mak. Patut 60 tu Allah bagilah jadi 100 kalau panjang fizikal. Jadi kadang-kadang orang kata panjang umur, panjang, tak, saya lebih pilihan yang maksud panjang umur tu bukan panjang fizikalnya, tapi panjang berkatnya, keberkatan umur. Umur dia banyak tu, tapi kebaikan dia, orang kenang, orang jasa dia dan sebagainya, orang guna kebaikan dia, tiru kebaikan dia, orang sebut dengan sebutan yang baik tentang sejarah dia, kan? Sehingga sebutan tu menambah pahala. Menambah pahala untuk dia. Orang cerita dia baiklah, aku dulu jin jahat ni, jangan bertendang ni, dia yang ajak aku bertaubat. Oh, dia baik sungguhlah budak tu. Jadi sembahyang kita masuk akaun dia, pahala kita yang bertaubat ni masuk pada akaun dia. Dia jadi punca. Tu keberkatan dia, umur dia panjang. Begitu juga rezeki. Kita berhubung lepas ni kita balik, mungkin gaji tuan-tuan katalah berapa ribu, katalah 3,000, 5,000 contohnya kan. Berhubung dengan mak ayah, baiklah kita baik-baik, gaji macam tu je, bos tak naik pun.
Takkan pergi hubungnya bawah naik jadi 10,000. Amountnya, fizikalnya tetap banyak tu, tapi keberkatan dia lain. Waktu dulu kita tak peduli adik-beradik, 5,000 pun sekejap dapat hari ni, besok lusa dah licin. Hilang keberkatan. Tak dapat nak sumbangan kepada masjid lah apa, tak boleh pun, tak dan. Tapi setelah kita hubung silaturahim, kan, alhamdulillah, rasa keberkatan rezeki. Cukup untuk ni, cukup untuk tu, keperluan ahli keluarga pun cukup, sana cukup, sini cukup. Itu berkat. Jadi maksud Nabi di sini, diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur, bukan fizikalnya, tetapi keberkatannya, kebaikannya. Hadis seterusnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah mendengar aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan, ditambahkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung hubungan keluarga. Silaturahim, sama dengan maksud tadi. Bab man wasala rahimahu ahabbahu Allah. Bab pada menyatakan siapa yang hubung silaturahim, Allah sayang kat dia, cinta dia. Ini pun satu. Tadi kita sebut, kalau Allah sayang, Allah cinta, tak mungkin Allah azab orang tu. Tak mungkin Allah biarkan dia tersasar daripada kebenaran. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau telah berkata, barang siapa yang bertakwa kepada Tuhannya dan menyambung silaturahim, akan dipanjangkan umurnya, dibanyakkan hartanya, dan dicintai oleh ahli keluarganya. Malah dalam hadis yang lain sebut dicintai oleh orang-orang yang baik. Bukan ahli keluarga je, orang baik pun sayang dia. Mungkin orang soleh, ulama, sayang dan saya. Jadi cinta daripada orang soleh, kita pun jadi soleh sama. Kita pun jadi tumpang dapat doa yang berkat, doa yang dimakbulkan. Hadis satunya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahawa baginda dia berkata, barang siapa yang bertakwa kepada Tuhannya dan menyambung silaturahim, akan dipanjangkan umurnya, dibanyakkan hartanya, dan dicintai oleh ahli keluarganya. Jadi begitu juga banyak harta, samalah rezeki tadi. Kita lebih memahami banyak harta tu bukan tambah angka, amount harta tu, tapi tambah keberkatan harta, barakat harta. Sebab tu kalau kita tengok, kita kalau banding harta mana lebih banyak, harta kita dengan harta sahabat zaman Nabi dulu, yang kebanyakannya, majoritinya miskin, sudah pasti mereka lebih sikit hartanya dari sudut amount, tapi dari sudut keberkatan mereka lebih banyak harta. Dengan harta yang sedikit, dia boleh berjuang bersama Nabi sampai ke mana-mana dunia, dia sebarkan Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas merata dunia, kan? Sampai sebahagian mengatakan makam dia di China, sampai ke sana, kan? Yang meninggal di Madinah hanya berapa kat? Hanya 10,000 je. Sahabat Nabi daripada 124,000, 10,000 je makam mereka berada di Madinah. Lain semua merata dunia, sebar Islam. Sampai hari ni pahala sembahyang kita sampai ke dia, pahala dakwah kita ni, baca hadis ni, sampai ke sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat Nabi. Jadi umur dia seolah dia masih beramal sampai hari ni, masih sembahyang, masih puasa, masih zakat, masih haji. Dia dah meninggal berapa ribu tahun dah, 1,000 lebih dah, tapi pahala macam duk sedang sembahyang, sedang kuliah, sedang zikir, sedang sedekah, zakat. Pasal apa? Ilmu dia tinggalkan, tinggal belajar. Dengan ilmu dia kita dapat buat, kita buat sampai ke dia. Jadi masya-Allah. Dan ada satu hadis Nabi sebut dalam tafsir Ibn Kathir, saya jumpa hadis ni riwayat Abu Darda, innallaha la yuakhiru syai'an, Allah takkan genjak ajal seorang, tak, walaupun sesaat ke depan, saat ke belakang, no, takkan genjak. Kalau tetap yang tu, tentulah jam berapa, saat berapa, saat tu lah, tak bergenjak sikit pun, tak terlepas sikit pun, bila sudah sampai ajalnya. Wa inna maziyatul umri, kata Nabi, yang maksud tambah umur, iaitu dengan tambah, contoh, tambah zuriat yang saleh. Berarti kalau tuan-tuan orang yang soleh, berarti seolah ayah tuan-tuan, atuk tuan-tuan tu masih hidup sampai hari ni. Dari sudut amalan dia masih berjalan. Semayang dia, kita semayang, dapat pada ayah kita, dapat pada atuk kita, mungkin sebelumnya, kan? Sampai zuriat yang soleh. Yarzuquhallah, Allah beri rezeki pada hamba
dengan anak yang saleh tadi, fad'u lahu, anak tu doa minta ampun, automatik dapat ampun pada ayah kita, automatik dapat pada mungkin atuk kita, moyang kita dan sebagainya. Fi qabri, sampai doa tu dalam kubur mereka. Fadzalika ziyadatul umur, itulah yang maksudnya tambah umur, kata Nabi. Itu jawapannya. Bukan tambah angka yang 60 jadi 70. Kita pun tak nak sampai 100 tahun, sampai 200 tahun tadi. Bedridden tu orang menyumpahnya. Apa orang tua ni tak mampu, tak mati orang tua ni. Menyusah betul nak tukar pampers dia. Kan? Kita pun tak nak. Cukup-cukup dah umur kita ni. Takat mana yang boleh kita buat amal ibadah. Minta, sebab tu kadang-kadang kita doa happy birthday, murah rezeki, panjang umur. Kan? Tak tahu jadi panjang umur sungguh. Umur dia 90, 100 tahun. Tapi bedridden duk tidur orang tu. Kan? Pasal doa sangat banyak panjang umur. Kita minta doa berkat umur. Panjang umur dalam berkat, panjang umur dalam ibadah. Bagus betul. Semoga Allah berkati umur engkau. Semoga Allah berkati panjang umur yang diberkati oleh Allah. Tu betul. Jadi umur kita panjang, manfaatnya pun besar. Dan hadis satu lagi, iaitu daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kita dah baca dah. Sebelah birrul aqrab fal aqrab. Berbakti ni kena cari keluarga yang terdekat dulu. Dia. Kita nak buat kebajikan tadi, kena prihatin yang pertama kali kita susun tadi, keluarga yang terdekat. Daripada Ibn Qadam bin Ma'di Qarib, bahwasanya dia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT berwasiat, firman Allah ni, maksud hadis qudsi, berpesan kepada kalian untuk berbuat baik pada ibu-ibu kalian. Itu ranking pertama lah. Itu keutamaan besar kita, mak kita dulu. Kemudian berwasiat supaya berbuat baik pada ibu-ibu kalian. Kali kedua sebut mak juga. Kemudian berwasiat supaya berbuat baik pada bapa kalian. Barulah yang seterusnya bapa. Jadi kalau bertembung dua tu, kita kena utama ibu dulu. Contoh, katalah contoh, nak sponsor mak ayah pergi haji, tapi kita ni ada cukup-cukup untuk seorang je. Adalah kalau tabung haji tahun ni mungkin 13,000, 15,000, kita ada 15,000 nak sponsor, tapi nak hantar dua-dua tak boleh, tak mampu. Yang tu utama mak dulu, utamakan dia dulu, ayah kemudian. Ni maksud hadis ni. Tapi kalau mampu kedua, alhamdulillah, selesailah. Kemudian berwasiat supaya berbuat baik pada kerabat. Barulah tengok adik-beradik, abang adik kita, anak saudara kita, pak saudara kita, pergi makin jauh. Dan seterusnya yang dekat-dekat tadi. Hadis seterusnya daripada Abu Ayyub Sulaiman Maula Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia telah berkata, telah datang kepada kami Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada Khamis malam waktu Isyak, malam Jumaat. Lalu dia berkata, aku akan menyempitkan, yakni menyusahkan ke atas siapa yang suka memutuskan hubungan, iaitu silaturahim, dengan keluarga, supaya ia bangun beredar dari sisi kami. Maksudnya aku nak susahkan. Maksudnya dia kata siapa yang ada putus silaturahim dengan keluarga dia, tolong keluar daripada majlis ni. Kan? Jadi semua tak berani nak berenjak lah, duduk semua. Bukanlah Hurairah tahu pun orang ni tak tahu pun, tapi dia kata umum macam tu. Sebab ni sebenarnya Nabi pernah cakap macam ni, ayat macam ni. Abu Hurairah pun ulang ayat yang sama. Siapa yang ada putus silaturahim, tolong keluar dari sini, bangun keluar. Lalu seorang pemuda, tak lama 2-3 kali dia ulang tu, budak muda seorang bangun. Dia keluar daripada majlis. Orang pun nampak budak muda ni, mungkin ada kes lah tu. Lalu dia pergi pada ibu saudaranya yang telah dia memutuskan hubungan dengannya sejak dari 2 tahun yang lalu. Pernahlah dia tekak, tak nak lah, putus silaturahim, tak nak berhubung dah. Kemudian dia datang rumah mak saudara dia tu. Dia keluar daripada majlis Abu Hurairah, pergi rumah mak saudara dia. Kemudian dia masuki rumah ibu saudaranya. Maka dia berkata, ibu saudaranya berkata padanya, wahai anak saudaraku, apa yang menyebabkan engkau datang ni? Tiba-tiba je datang ni. Kenapa ni? Ada apa ni? Pemuda tu berkata, aku telah mendengar Abu Hurairah cakap tadi. Dia kata, siapa yang macam ni putus satu yang keluar. Ya, aku teringat aku ada kes dengan mak saudara, dengan makcik. Datanglah rumah makcik. Ibu saudara pemuda tersebut berkata, engkau balik, pitanya balik Abu Hurairah tu. Perempuan ni pun perempuan hebat juga.
Pergi balik tanya Abu Hurairah, pasal apa dia berani halau orang macam tu? Kan? Berani halau orang keluar daripada majlis? Kan? Ada hujah ke? Ada hadis ke? Ada dalil ke? Mak saudaranya suruh pergi tanya. Dia pun balik pergi tanya Abu Hurairah. Kan? Kepada Hurairah, dia pun tanyalah apa sebab, mengapa buat macam tu. Abu Hurairah berkata, aku telah mendengar Nabi SAW berkata, sesungguhnya segala perbuatan anak cucu Adam dibentangkan ke atas Allah Ta'ala pada setiap setiap Khamis malam Jumaat. Jadi kita ni ada report amalan kita pada Allah. Ada report harian, ada report mingguan, ada report tahunan. Harian, setiap petang pagi tukar shift. Malaikat malam bawa report kita. Malaikat pagi buka buku baru. Petang tukar shift balik. Tu harian punya report. Lepas tu mingguan hari Khamis. Khamis malam Jumaat tu pertukaran bawa report. Hari Khamis dah bawa report yang dah selesai, turun main malaikat baru untuk malam Jumaat. Kan? Kalau bentuk tahunan ada dua. Satu riwayat malam Lailatul Qadar, dan yang kedua malam Nisfu Sya'ban. Malam Nisfu Sya'ban itu report tahunan dibawa pada Allah Ta'ala. Kan? Jadi kalau tersangkut report mingguan ni, tengok-tengok ada kes putus silaturahim, maka amalan lain pun stop. Pahala Allah tak sampai pada Allah. Dia punya kerja dia yang baik cantik tak dibayar gaji. Allah tak bayar gajinya. Tersangkut sebab silaturahim. Malam Jumaat dia tidak menerima akan amalan orang yang memutus silaturahim. Allah tak terima sebab benda tu ada. Dia tak bertaubat pun. Dia tak padam pun. Jadi sebab tu kadang-kadang kita rasa, ada orang rasa dia semayang dah Ustaz, tapi masalah dengan isteri di rumah, masalah dengan anak-anak, masalah dengan tempat kerja, masalah. Kita dah semayang Ustaz, jaga semayang elok dah. Cuba cek yang tu pula. Silaturahim tu yang tersangkutnya. Kan? Jaga yang tu. Jadi penting sangat. Yang terakhir kita sebut di sini, hadis terakhir, iaitu Abu Umar mengatakan, tiadalah menginfakkan seorang lelaki ke atas dirinya dan ahli keluarganya di mana dia mengharapkan ganjaran pahalanya, melainkan Allah Ta'ala akan membalasnya. Maksudnya semua infak kita pasti Allah balas. Balas apa? Dengan gantian harta yang lebih baik, pahala pun dapat, hidup dia sejahtera, aman, sebab dia buat baik. Allah balas. Dan mulalah dengan taunganmu. Nak buat baik, mula dengan taungan kita dulu, iaitu tadi isteri dan anak-anak. Maka sekiranya ada lebih, maka berilah pada kerabat. Ada ekstra, barulah tengok kerabat dekat. Ada ekstra lagi, berilah kepada orang yang memerlukan, orang miskin, apa semua yang kena musibah, panjang-panjangkan yang lain. Jadi dalam hal ni juga menekankan kita memilih. Hadis ni juga menunjukkan bahawa keutamaan nak buat baik, utamakan yang dekat dengan kita dulu. Kadang-kadang kita member dulu, dapat gaji, call memang, jom aku belanja kau. Kan? Belanja yang hebat-hebat ni, yang makan kira banyak riban punya ni. Banyak ribu-ribu, ratus-ratus makan ni. Enjoy punya enjoy, balik rumah, kedekut kat rumah. Ini memang pahala tadi pun tak ada apa. Sebab dia tak ikut step susunan tu. Lepas ni habislah member kita tak belanja lah hari ni. Kan? Ustaz dah cakap macam tu, member tak mau belanja dah. Adalah maksudnya kita nak buat-buat juga, tapi yang ni kena ada keperluan dia orang. Jangan sini sempit, sana kita lapangkan luas, tak jadi. Wallahu ta'ala alam. Berhenti kat tu, insya-Allah kita teruskan nanti. Jadi kesimpulannya, saya laju baca tadi. Mudah-mudahan bab silaturahim kerana ada hubung kait. Silaturahim sangat penting kerana menyebabkan amalan kita tertunda, amalan kita tak dibayar gaji oleh Allah pahalanya kerana silaturahim. Dan syurga pun tertunda kerana silaturahim. Dan syurga pun mudah dapat mungkin sebab silaturahim yang baik. Silaturahim ni satu makhluk Allah, dan Allah dah bagi kuasa mandat besar kat dia. Mandat besar. Seolah dia boleh tentukan orang ni bagi neraka, ya Allah. Allah kata neraka. Ya Allah, yang ni bagi masuk syurga lah, syurga dia. Setelah proses hisab, timbangan pahala semuanya, mai kat dia, ya Allah, ni tak baik, neraka. Habis, Allah tunaikan permintaan silaturahim. Jadi kena jaga sungguh hubungan silaturahim. Tanda kita menghubung silaturahim iaitu juga dengan kita melakukan bakti kebaikan kita kepada keluarga yang terdekat. Keluarga yang terdekat. Dan
tanggungan, keluarga terdekat dan keluarga yang jauh. Wallahu ta'ala alam. Akan datang kita masuk dalam tajuk bab pada menyatakan tidak turun rahmat ke atas kaum yang ada dalam tu orang yang suka putus silaturahim. Allah tak turun rahmat. Kita pun tumpang tempias tak dapat rahmat Allah kerana berkawan dengan dia. Dia ni bergaduh dengan mak dia, bergaduh dengan abang adik dia. Kita pun kena tempias juga, tempias rezeki Allah, tak dapat berkat dan sebagainya. Nanti kita bincang hal itu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fihi. اللهم بارك لنا في هذا اليوم، بارك لنا في جمعنا هذا، بارك لنا في قراءتنا هذه، واجعل حجة لنا لا علينا، واجعل شفيعا لنا يوم القيامة يا عزيز يا غفار يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وأعنا على القيام والصيام وتلاوة القرآن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم، تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.